Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya HM untuk anda di hero kita ini. Kita bawakan sekali lagi. Dan kalau kita berikan kepada anda sebelum ini atlet, ahli sukan, ahli perniagaan dan juga pelbagai lagi latar belakang dalam memberikan kepada anda inspirasi berkaitan dengan perjuangan dan juga pengorbanan masing-masing. Kali ini istimewa di hero kita ingin bawakan kepada anda perjuangan barisan hadapan. Untuk itu kita bersama dengan salah seorang yang ketika ini orang penting di dalam menangani pandemik COVID-19 ini dan juga untuk kita menyantuni mereka lah. Dan bersama dengan saya di hero kita pada minggu ini adalah Dr. Muhammad Saleh bin Yahya, Timbaran Pengarah Klinikal di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Hanif. Ya, apa khabar? Alhamdulillah Hanif. Okey, soalan pembukaan saya lah mukadimahnya. Doktor telah terlibat sangat lama dalam bidang perubatan ini, juga bertugas di bahagian kemalangan dan juga kecemasan. Apa perbezaannya dan juga cabarannya mengendalikan pandemik COVID-19, Doktor? Okey, terima kasih Hanif soalan tu. Okey, kalau kita cakap tentang COVID yang berlaku sekarang ni, memang ini merupakan satu cabaran yang tak pernah kita duga selama ni lah. Kita memang dah bersedia dengan beberapa wabak sebelum ni. Kita tahu wabak SARS kan, kemudian kita ada MERS-CoV. So kita dah bersedia dan kita telah menangani benda-benda ni dengan jayanya, saya boleh katakan. Bagaimanapun SARS dengan MERS-CoV, dia punya beza dengan sekarang ni, dia berlaku secara season. Contohnya kalau MERS-CoV ni, coronavirus MERS-CoV berlaku ketika orang balik haji, balik umrah, so kita prepare time itu. SARS dah lama tak kedengaran, tapi bila dia berlaku tu kita dah mula start berjaga-jaga. Berbanding dengan COVID-19 ni yang berlaku secara pandemik yang sangat cepat. Dia punya kadar kejangkitan berbanding dengan MERS-CoV dan SARS tu ada sangat tinggi, senang merebak. Tapi yang baiknya, yang menyebabkan dia lagi senang merebak sebab dia punya kadar kematian tu rendah. Apabila kita diwar-warkan dengan berita-berita tak perlu takut dengan COVID sebab kadar kematian dia rendah, mungkin ini mengakibatkan publik, orang ramai mengambil mudah akan perkara ini. Berbanding dengan MERS-CoV, kadar kematian dia 30%. So bermakna 100 orang yang kena COVID tu, yang kena MERS-CoV ni, 30 akan mati. Begitu je dengan SARS, 10%. Tapi COVID-19 ni cuma 1% sahaja. Cabarannya Doktor, sebab ianya masih lagi berpanjangan dan sekarang ni masih lagi berterusan, sehingga dipahamkan pernah satu ketika kita ni pihak hospital terutamanya gagal untuk menampung sebahagian besar pesakit-pesakit yang ada ni. Bagaimana cabarannya Doktor dari fasa ke fasa sehinggalah ke setahun ini, Doktor? Saya tak kata kita ni gagal menampung. Sebenarnya kita cuma memberi keutamaan, prioritize yang mana perlu dan mana yang kurang perlu. Tetapi kita terpaksa menangani lampakan pesakit yang risau tentang COVID yang datang ke Jabatan Perubatan Kecemasan untuk buat saringan. So dari segi katil tidak mendatangkan masalah pada ketika itu, tetapi kita tetap bersedia. Cuma apabila berlaku gelombang ketiga ni, memang saya akui kita punya katil sentiasa penuh dan kita membuka lebih banyak katil. Dan alhamdulillah kita sentiasa bekerjasama dengan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana kita juga menerima pesakit dan kita juga menghantar pesakit kita ke Sungai Buloh. Okey Doktor, sekarang ini mungkin ada beberapa keliruan. Saya sendiri pun mungkin antara yang terkeliru lah dengan ialah kes harian melonjak tinggi juga, masih lagi 4 angka sehingga sekarang. Dan ada juga yang mengatakan bahawa hanya perlu kuarantin di rumah saja sekiranya tidak bergejala, manakala yang kronik itu hanya diterima oleh hospital pada ketika ini. Keadaan sebenarnya bagaimana Doktor untuk pemahaman orang ramai, terutamanya dengan apa yang diamalkan oleh pihak PPUM sendiri? Kita kena faham bahawa sekiranya seseorang dijangkiti COVID, dia jatuh dalam antara 5 kategori. Kategori 1, 2, 3, 4, 5.
Kategori 1 yang tidak bergejala ni yang kita panggil asymptomatic. Dia tak ada simptom apa-apa, kita calik dia, positif. Ya. Kategori kedua adalah yang positif dan bergejala ringan. Maksudnya sedikit batuk, sedikit sesama, yang tidak demam dan ataupun tidak ada masalah paru-paru. Hanya yang kat 1 dan 2 ni dibenarkan kuarantin di rumah dengan syarat mereka tidak mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, jantung, ataupun pesakit kanser yang dalam rawatan, ataupun perempuan yang mengandung. Ini adalah antara kategori orang yang tidak layak untuk dikuarantin di rumah. Dan yang paling penting, persekitaran di rumah. Sekiranya persekitaran di rumah itu kondusif untuk dia dikuarantin, rumahnya taklah orang kata macam rumah pertinggan yang ada 10 orang duduk, tak ada penjarakan sosial, yang ini tak sesuai untuk dikuarantin di rumah. Jadi ada beberapa kategori. Memang betul boleh kuarantin di rumah, tetapi hanya pada golongan-golongan tertentu sahaja. Okey, doktor, sangat jelas penjelasannya. Mungkin saya nak beralih kepada situasi yang lebih current lah, sebab tadi tu mungkin sebagai ulang kaji kita saja, doktor, berkaitan dengan pengetahuan COVID-19. Sekarang ni yang paling hangat diperkatakan adalah berkenaan dengan vaksin, doktor, Yep. Sebagai frontliners, doktor mungkin antara yang terawal menerima vaksin tersebut, mungkin boleh kongsikan pengalamannya, bagaimana keadaannya, sebab kita nak menangani stigma antara mereka yang kurang pengetahuan, kurang informasi, katanya vaksin itu menakutkan, vaksin itu sakit. Jadi yang sebenarnya bagaimana, doktor? Okey. Alhamdulillah, saya telah mendapat vaksin saya pada 1 hari bulan Mac. Memang sebelum itu terlampau banyak orang kata berita-berita yang negatif tentang vaksin, kematian, anafilaktik, ada yang lemah, lumpuh, tak boleh bercakap, semua tu. Yang mana pada pandangan saya, pada apa yang saya baca dan apa yang saya telah faham dengan sendiri, macam tak kenalah dengan apa cerita dia. Jadi saya yakin dengan apa yang vaksin kita ada sekarang ni, data-data yang ada, saya telah ambil vaksin pada 1 hari bulan dan sehingga kini insya-Allah saya masih lagi sihat tanpa sebarang komplikasi. Vaksin ni sangat penting sebenarnya. Okey, kita bukan death rate, kadar kematian COVID-19 ni memang rendah. Only 1% or 2%. Tidak banyak yang dapat kita kurangkan daripada kadar kematian. Tetapi vaksin ini dapat menghalang kita daripada kena COVID, sebab kalau kita kena COVID, walaupun kita tidak mati akibat COVID, tetapi kesan jangka panjang kepada paru-paru itu yang akan memudaratkan kita di masa akan datang. Sebab itu kalau boleh kita elakkan daripada kena COVID, dan vaksin ini adalah salah satu daripada cara untuk melindungi diri kita. 97% yang dibuat oleh Pfizer punya vaksin ni dapat melindungi kita. 3% je mungkin kita boleh kena balik. Tetapi itu dah cukup enough untuk kita memutuskan rantai ini, dan ia juga merupakan kita punya jalan keluar, exit plan from this pandemic lah. Ya. Doktor melihat kepada pengambilan vaksin ini, sebab masih lagi ada informasi. Mungkin dengan medium ini kita boleh sampaikan, sebab ada yang kata ibu mengandung tidak boleh, doktor. Ada yang kata, ada kajian juga mengatakan mereka yang menyusukan anak, tapi dalam masa yang sama ada juga yang telah pun memberikan respon berkenaan dengan boleh disuntik walaupun menyusukan anak. Jadi keadaan yang sebenarnya, golongan mana yang digalakkan mengambil vaksin dan golongan mana yang sebenarnya dinasihatkan untuk tunggu terlebih dahulu menurut kajian secara saintifiknya, doktor? Okey, dia begini ya, sebenarnya bila COVID berjangkit pada orang yang mengandung, dia punya kesan sampingan agak teruk. Yap. Tetapi data oleh syarikat yang mengeluarkan vaksin ni, mana-mana yang mengeluarkan vaksin, tidak ada ujian ke atas ibu mengandung. Ya. Sebab tu semua dia bagi disclaimer dekat tu mengatakan bahawa berhati-hati ketika beri kepada ibu mengandung. Data-data yang kita ada sekarang ni, ibu kebanyakan pakar-pakar sakit puan pun dia mengesyorkan untuk bagi. Tetapi kita kena berjumpa doktor dulu untuk buat penilaian risiko. Okay. So bukan kata tak boleh bagi, tapi diberi dengan pengawasan oleh doktor.
Jadi ibu mengandung boleh ambil, cuma di Malaysia sekarang ni kita kena dapatkan second opinion daripada pakar-pakar sakit puan dulu. Begitu juga penyusuan bayi oleh ibu mengandung. Di pusat perubatan Yusuf Malaysia ini kita membenarkan ibu yang mengandung menyusu bayi. Tetapi setelah kita counselkan mereka dan juga kita mendapatkan written consent daripada mereka, dan kita memang menggalakkan mereka menyusu bayi, kerana susu ibu ni penting untuk memberi ketahanan kepada baby itu. Tidak ada data lagi yang mengatakan bahawa virus itu berpindah daripada susu. Jadi kita kena balance kat sini. Kalau kita beri susu dapat memberi ketahanan kepada baby ini untuk membesar, tanpa susu ibu dia akan kurang ketahanan, sebab susu ibu memang sangat baguslah untuk bayi. Dengan data yang tak cukup, yang mengatakan tak ada sebenarnya susu virus dalam susu ni. So jadi kita mengambil pendekatan membenarkan ibu menyusu bayi dengan syarat mereka memberi konsen bertulis. Doktor, ada juga pertanyaan mengatakan berkenaan dengan aplikasi MySejahtera itu antara cara untuk kita mendaftar untuk menjadi antara penerima vaksin nanti sekiranya giliran telah tiba. Tapi mungkin doktor dengan pengalaman dan pengetahuan yang ada boleh beritahu juga tentang bagaimana mereka yang tidak mempunyai aplikasi phone pintar ini untuk mendaftar di MySejahtera. Mungkin ada cara lain juga untuk mereka ini didaftarkan, doktor? Memang ada beberapa pertanyaan daripada kawan-kawan saya pun, macam mana nak daftar, nak dia tak ada MySejahtera dan sebagainya. Memang ada satu kita panggil link lah, link di mana yang kita boleh daftar tanpa MySejahtera. Saya lupa link dia, tapi memang ada link yang mana tanpa aplikasi MySejahtera seseorang itu boleh daftar untuk mendapatkan vaksin itu. Maksudnya saluran tu adalah untuk semua golongan mendaftar juga ya? Ya, memang ada saluran. Doktor, secara jujurnya saya nak tanya soalan ni satu je sebelum kita tutup perbualan ini. Ya, boleh. Sebagai pengamal perubatan ini, melihat COVID ni sebagai antara cabaran yang paling sukar dikendalikan, atau sebenarnya ianya hanyalah pada satu lagi dugaan dalam bidang perubatan? Macam mana saya nak cakap tu, ini sebenarnya memang satu daripada cabaran yang memang berada dalam bidang perubatan. Kita memang menjangkakan benda-benda begini akan berlaku. Sebab tu sebab memang kita telah dilatih. Kita kena bersedia untuk menghadapi pandemik seperti inilah. Cuma ini merupakan pandemik yang pertama lah yang sepanjang saya berkhidmat. Banyak kes-kes kecemasan yang kita telah alami, macam contoh virus Nipah dahulu, Japanese encephalitis, kemudian kita ada Ebola yang kita takuti, kemudian ada SARS, H1N1. Tapi yang ini yang sangat hebat lah. Tapi memang kita telah jangka benda-benda yang akan berlaku. So it's a part of bidang perubatan kita lah. Ya, kami sangat hargai dan pastinya kami akan terus menyokong terutamanya petugas kesihatan kita. Doktor, mungkin sedikit kata-kata semangat buat doktor, barisan staf dan keseluruhan, saya percaya barisan petugas hadapan dalam sebab perjuangan masih berterusan. Kita tak boleh lupakan tu sebenarnya. Kita masih lagi bersama-sama dalam menangani ini, dan mungkin sedikit kata-kata semangat dari doktor sini kepada mereka. Okey, terima kasih. Saya nak menyuruhlah kepada semua sahabat-sahabat saya yang dekat luar tu, frontliner ke ataupun yang backliner ke, juga kepada masyarakat kita, bahawa kita masih belum menang lagi, tetapi kita sedang menuju ke arah kemenangan itu. Selain kita mengamalkan SOP, daftarlah untuk mendapatkan vaksin. Vaksin ini sangat selamat. Sepanjang yang ini yang saya dapati dekat PPM kita pun, dah 10 hari kita vaksin, tidak ada satu pun yang mengalami kesan yang besar, setakat pening sedikit dan dia recover. Itu gejala biasa. So amalkan SOP, ambil vaksin, dan kepada fan-fannya kita, tak apalah, kita teruskan usaha kita, jangan takut, insya-Allah kita akan berjaya. Yeah. Ayat tak apalah tu buat saya terharu lah. Macam
uh, perjuangan yang masih berterusan, sebab kadang-kadang kita ni rakyat biasa pun dah rasa macam dah habis kot COVID, tapi bagi frontliners masih lagi perlu berjuang kan doktor ya? Ya, kita masih standby even kes dah menurun pun memang kita suka, kita happy, kita lega, tapi saya cakap okey, kita kena sentiasa berwaspada. Ya, doktor saya sangat terharu, terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih Hanif. Ya, terima kasih FM. Ya, semoga perjuangan ini dapat diteruskan. Dr. Muhammad Saleh bin Yahya antara individu dalam segmen hero kita bersama dengan kami di Cool FM ini, dan pastinya kami akan sentiasa terus menyokong perjuangan Barisan Hadapan dan terutamanya petugas kesihatan. Terima kasih sekali lagi, kita jumpa dengan kita di Cool FM, hero kita.